Assalamualaikum dan hai murid-murid. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan masuk tema baharu iaitu tema 6, Kelestarian Alam. Kelestarian alam bermaksud atau digambarkan sebagai persekitaran bumi yang kekal bebas daripada sebarang unsur kerosakan alam. Oleh itu, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti, selain daripada mempelajari kemahiran-kemahiran bahasa, murid-murid akan dapat meningkatkan rasa kecintaan dan rasa tanggungjawab terhadap kelestarian alam. Mari kita mulakan dengan tajuk kita yang pertama. Pada unit 16 ini, kita akan belajar atau mengupas petikan-petikan atau isi yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal. Pada hari ini, fokus dan objektif kita adalah menjelaskan dan membanding beza maklumat yang tersirat secara kritis dan juga kreatif. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Tahukah murid-murid terdapat 2 cara untuk kita mengitar semula? Yang pertama adalah dengan mengasingkan sisa pepejal di punca. Caranya ialah kita mengasingkan sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Pada hari kutipan ini bermaksud adalah hari di mana lori-lori sampah daripada majlis daerah akan datang untuk mengutip sampah sama ada di kediaman ataupun di premis-premis yang berkaitan. Berikut adalah paparan bahan-bahan ataupun sisa-sisa yang perlu dimasukkan ke dalam tong sampah dan juga yang boleh dikitar semula dan diasingkan mengikut kumpulan. Sisa dapur, sisa makanan, bahan-bahan kotor dan lapin pakai buang hendaklah dimasukkan ke dalam tong sampah. Manakala kertas dan plastik hendaklah diasingkan mengikut kumpulan dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Bagaimana pula jika tempat-tempat yang tidak ada atau tidak disediakan perkhidmatan kutipan sampah? Mereka boleh mengasingkan sisa pepejal di tong kitar semula. Asingkan sisa, kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Setiap daripada tong ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. Tong biru adalah untuk kertas, contohnya seperti surat khabar, majalah, sampul surat, kotak cardboard dan sebagainya. Tong coklat pula untuk kaca, contohnya seperti botol minuman ringan, palang makanan, botol vitamin dan botol kosmetik. Tong oranye pula untuk logam dan juga plastik, seperti tin minuman dan bekas makanan. Tahukah murid-murid, sisa baki yang telah kita kumpulkan tadi akan dihantar ke tapak pelepusan sampah, manakala sisa pepejal yang boleh dikitar semula akan dihantar ke tempat ataupun ke pusat kitar semula. Mengapakah proses pengasingan sisa ini penting? Untuk mengelakkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula, mengurangkan jumlah sisa pepejal dihantar ke tapak pelupusan sampah, serta dapat mengurangkan peruntukan wang negara untuk proses pelupusan sisa pepejal. Baiklah murid-murid, mari kita bantu Nabila membanding beza maklumat pengasingan sisa pepejal di punca dan pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula agar Nabila dapat memilih cara mengitar semula yang sesuai. Paparan ini menunjukkan peta buih berganda. Jika murid-murid lihat
Di bahagian tengah yang berwarna hijau, itu adalah ciri-ciri persamaan. Manakala dua buih yang berada di tepi adalah ciri tersendiri mengikut tajuk masing-masing. Mari kita lihat apakah persamaan antara pengasingan sisa pepejal di punca dan pengasingan sisa pepejal di tong gitar semula. Kedua-dua cara ini memerlukan kita mengasingkan sisa. Dan sisa yang boleh di gitar semula dikumpul dan dimasukkan ke dalam plastik. Bagi pengasingan sisa pepejal di punca, sisa yang boleh di gitar semula diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Manakala bagi pengasingan sisa pepejal di tong gitar semula, sisa yang boleh di gitar semula dihantar ke lokasi yang terdapat tong gitar semula. Oleh itu, apakah cara yang akan dipilih oleh Nabila? Saya memilih cara pengurusan sisa pepejal di punca kerana mudah dan tidak perlu mencari lokasi yang terdapat tong gitar semula. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan merujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 23. Petikan ini bertajuk Khidmat Pengurusan Sampah. Kita akan cuba mencari persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua khidmat pengurusan sampah ini. Mari kita mulakan. Rumah Datuk Alia berhampiran dengan Sungai Muar Johor. Alia sedang berbual-bual dengan datuknya sambil melihat pekerja membersihkan sungai. Di sungai, kutipan sampah di sungai. Di darat, kutipan sampah dibuat dari rumah ke rumah. Di sungai, kutipan sampah dibuat menggunakan bot yang telah diubah suai. Manakala di darat, kutipan sampah dibuat menggunakan lori sampah. Kedua-dua khidmat pengurusan sampah memastikan sampah dikutip dengan cepat. Muatan maksimum bagi khidmat pengurusan sampah di sungai ialah sebanyak 50 kg, manakala muatan maksimum bagi kutipan sampah di darat sebanyak 15,000 kg. Kedua-dua khidmat kutipan sampah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai dan juga kebersihan persekitaran. Cuba murid-murid kenal pasti dahulu apakah ciri yang dimiliki oleh kedua-dua khidmat pengurusan sampah di sungai dan khidmat pengurusan sampah di darat. Betul, kedua-duanya mengutip sampah dengan cepat. Kedua-duanya juga bertujuan untuk menjaga kebersihan. Baiklah murid-murid, berdasarkan peta buih berganda ini, dapatkah murid-murid kenal pasti di manakah murid-murid perlu menulis ciri persamaan kedua-dua pengurusan sampah ini? Betul, ia perlu ditulis di bahagian tengah. Dan bahagian biru, kita tulis ciri yang dimiliki oleh khidmat pengurusan sampah di sungai. Manakala yang berwarna hijau pula kita tulis atau kita isi dengan ciri-ciri khidmat pengurusan sampah di darat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Selepas ini, cikgu minta murid-murid menjawab soalan pada muka surat 23 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Selamat menjawab, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye!